Saya nak mula perkongsian saya pada malam ini dengan satu soalan. Saya nak tanya. Soalan dia, bayangkan satu hari awak buka email awak. Awak dapat satu email yang ada tanda mohon kerajaan Morocco. Email ni dalam bahasa Arab dan awak tak faham bahasa Arab. Baca dekat bahagian bawah tu ada tulis 1 million US dollar. Itu je awak faham lah. Yang lain semua tak faham. Nampak mohon tu agak-agak boleh baca sikit lah. Dan ada Royal Kingdom of Morocco. Lepas tu ada 1 million US dollar. Yang lain semua tak faham. Apakah perkara pertama yang awak akan buat? What is the first thing that you gonna do? Nak jawab boleh jawab lah. Jawab kat dalam ni. Apakah perkara pertama yang anda akan buat? Adakah anda akan menelefon? Ini janggal sikit seorang, tak ada orang bertanya, jadi minta maaf lah saya. Kalau ada soalan boleh tanya ni. Jadi, adakah perkara pertama yang anda akan buat adalah menelefon ustaz ke, kawan anda ke, atau sesiapa yang boleh baca bahasa Arab dan tanya dia, ustaz, boleh tak ajar saya macam mana nak sebut surat ni? Macam mana nak sebut surat ini? Adakah itu perkara pertama yang kita akan buat? Atau kita akan terus masuk kepada, ustaz, tolonglah beritahu saya apakah isi kandungan surat ini? Betul tak? Itu perkara pertama yang kita akan buat. Kenapa? Nampak 1 juta US dollar tersebut. Masalah dia, kita dah dapat surat daripada raja segala raja. Tapi berapa ramai di antara kita yang terus masuk kepada isi utama dia? Sebaliknya, ramai sangat di antara kita yang fokus kepada apa? Ustaz, saya nak betulkan lagi makhraj saya. Walaupun makhraj dah okey lagi ni. Dia punya tajwid dah kira fardu ain punya level tu dah lepas. Belajar lagi, lanjutan lagi. Tak ada masalah. Tapi yang menjadi masalah adalah tadabbur surah-surah lazim tu tak buat lagi. Surah-surah asas Al-Quran ni tak buat lagi. Ada pula, lagi pelik, ni pandangan saya lah, nak setuju tak setuju tak ada masalah lah. Dia pula pergi terus kepada tarannum. Surah-surah lazim tak faham lagi. Dia hanya baca mungkin terjemahan sahaja. Tak tadabbur lagi, tak masuk ke dalam lagi. Terus dah masuk tarannum. Rumah masih tidak beratap. Pintu rumah masih rosak. Tandas mungkin tidak berfungsi. Tapi yang kita sibukkan adalah langsirnya. Silakan bertarannum, silakan belajar tajwid tahap tinggi. Tapi janganlah lupa, asas Al-Quran itu adalah kitab hidayah. Betul tak? Dia buku hidayah. Dia bukan kitab jampi, dia bukan kitab mantra, dia kitab hidayah. Jadi bila sebut hidayah, kita kena faham hidayah tu. Dia macam peta lah, kan? Peta ni, awak bukan sebut peta, awak baca dan fahamkan peta. Allah kasih kita peta, contohlah ya, ini imaginary. Jalanlah ke kanan 100 km dan koriklah ke dalam 2 meter. Kamu akan jumpa emas. Apa yang rata-rata kita buat? Jalanlah ke kanan 100 km dan koriklah ke dalam 2 meter. Tapi tak buat. Kita baca, kita sebut, kita melagukannya. Tapi peta tu kata, pagi bangun, jalan ke kiri ke kanan, saya lupa tadi. Tak kisahlah ya, mana-mana arah. 100 km, korek 2 meter ke bawah, dapat harta karun. Kita buat apa? Kita lagukan, kita sebut. Saya tahu ada akan tanya, tapi ustaz, kan Nabi kata baca Al-Quran ni 1 huruf dapat 10 pahala ustaz. Nanti kita akan deal dengan hadis ni. Bagaimanakah kefahaman yang betul? Salah faham hadis ni, habis. Al-Quran kitab hidayah. Salah faham apa erti hidayah Quran, kita terputus daripada hidayah. Sebab tu saya letak tajuk kitab wirid yang paling utama, mangga dan kuncinya. Sebab ada banyak mangga Quran ni. Walaupun ia telah dipermudahkan, tapi bukan bermakna kita dah tak perlu nak tadabbur.
Jadi mangga ini kalau tidak dibuka, hidayah yang terkandung dalam Al-Quran itu kita tak dapat. Masih ramai umat Islam sebenarnya yang masih terpisah daripada wahyu, yang masih terputus hubungan dengan wahyu walaupun ada Quran dalam rumah. Jadi malam ni saya nak bincang benda ni. Sebab apa kita risau tengok masyarakat Islam, kita sibuk dengan macam-macam buku yang lain. Yang intelektualnya ni sibuk dengan buku-buku intelektualnya. Saya ada kawan-kawan yang begitu. Tadabbur Quran dia jangan buat. Bila kita tanya dia tentang ayat-ayat tertentu, dia nampaklah dia tidak memikirkan dengan dalam. Tapi bila tanya buku-buku falsafah tahap tinggi, Masya Allah, di hujung jari. Itu jelas. Saya kata begitu sebab saya pun dulu macam tu. Ini confession, pengakuan. Kita merasa bahawa buku-buku berat ni kadang-kadang lebih meningkatkan kita punya tahap keilmuan. Kita sangka begitulah. Tapi Al-Quran ya sebagai kitab hidayah yang paling asas. Dia walaupun mudah untuk faham sebahagian ayat dia, bukan bermakna dia rendah tahapnya. Kandungannya itu level dia paling tinggi sekali. Aqwam. Quran ini menuju membawa kita kepada yang aqwam. Okey? Dan ada pula golongan yang ialah sebahagian, bukan semua golongan tarekat, tasawuf ni. Mereka kitab-kitab wirid syekh mereka, manaqib-manaqib wali-wali. Masya Allah, di hujung jari. Tanya karamah wali sekian. 10 karamah dia boleh cerita. Tanya karamah wali sekian. 10 dia boleh cerita. Tapi Al-Quran, saya baca untuk dapat berkat. Saya baca untuk dapat pahala. Tapi buku karamah wali tu dia fahamkan betul-betul? Ini bukan saya kata karamah tak ada, jangan baca karamah. Silakan. Naikkan kita punya semangat beribadah. Kan? Kita nak dengar cerita orang-orang soleh. Tapi Quran janganlah kita kesampingkan. Jangan kita lebih faham wirid syekh kita daripada Al-Quran. Ini kita harus perbetulkan. Quran ini kitab wirid yang paling utama sekali. Tak ada kitab wirid lain yang lebih hebat daripada Al-Quran. Siapa yang dakwa mana-mana zikir dia itu ada fadilat yang lebih besar daripada Al-Quran, orang seperti itu Dajjal. Tinggalkan mereka. Baik, ada pula golongan yang ialah macam saya kata tadi, dia baca Quran, fokus dia pada hiasan-hiasan Al-Quran, langsirnya. Faham maksud saya kiasan tu? Langsir tu keindahan-keindahan Quran itu secara zahir, tapi isi kandungan tak baca. Lepas tu golongan-golongan macam geng-geng makrifat hakikat tarikat ni, dia bukan tak baca Quran, dia baca, tapi tafsiran dia tu la ilaha illallah, tidak ada disiplin. Maksud dia boleh ditafsirkan sesuka hati. Itu yang maksud tak disiplin. Tak menjaga qawaid lughah Arabiah, tak menjaga kaedah bahasa Arab, tak menjaga kaedah usul fiqh, kan? Tak menjaga kaedah usul tafsir dan sebagainya. Maka sesiapa saja boleh bercakap apa saja mereka nak tentang Quran. Saya tahu ada yang akan tanya, Ustaz, jadi Ustaz nak mengeksklusifkan Quran ni kepada orang-orang tertentu? Tak, sabar. Okey, relax. Bukan kita nak eksklusifkan, tak. Tapi kita kena agree, kita kena duduk sama-sama. Kita nak faham, macam mana kita nak faham Quran yang Allah dah kasih ni? Betul tak? Quran ni wahyu daripada Allah. Kita umat Islam, kita kena duduk. How do we understand this Quran? Bolehkah kita memahami Quran ni tanpa disiplin ilmu? Sesiapa saja nak tafsirkan apa suka hati dia. Kan, contohlah, fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Kan, celakalah bagi orang yang solat, yang mana dia lalai dalam solat dia. Dan sebahagian pihak menafsirkan, ini kalau aku solat, aku lalai ni, aku kena celaka dengan Allah Subhanahu Wa Taala ni. Kan? Bolehkah kita terima tafsiran seperti itu sampai dia kata daripada dicelakakan Allah, lebih baik aku tak solat. Ada pihak yang mengatakan begitu. Saya tak kata sesiapa secara khusus ya. Mungkin otak awak yang akan kait-kaitkan dengan orang-orang tertentu. Saya tak sebut nama. Saya tak sebut nama. Dan dia bukan orang yang awak sangka. Okey? Saya ada jumpa orang macam ni. Jadi, kenapa kita nak kena solat? Saya solat nak khusyuk 100% tak boleh. Satu saat saya lalai, dicelakakan Allah, lebih baik tak solat. Ayo, ni parah ni. Bolehkah kita terima tafsiran seperti itu? Apakah tafsiran yang betul? Bila kita rujuk ulama-ulama tafsir, ayat tu jelas. Dia menceritakan tentang golongan munafiqun. Alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Dah cerita kat belakang tu, ada penjelasan dia. Kenapa Allah celakakan orang yang solat itu? Kerana mereka ini lalai dalam solat. Kenapa dia lalai?
Sebab mereka ni solat bukan untuk nak solat, sebab nak tunjuk-tunjuk orang, sebab ni golongan munafik. Dia nak orang pandang dia sebagai orang Islam, jadi dia tunjuk solat. Tu yang Allah kata alladzina hum yuraun, mereka yang nak tunjuk-tunjuk kepada manusia, wa yamna'unal ma'un, dan menghalang orang lain daripada memberikan kebaikan dan manfaat dan sedekah makan kepada orang-orang yang memerlukan. Jadi dia bukan cerita tentang awak solat, saya solat, kita terlupa, kita terlalai sekejap, dicelakakan Allah. Bukan begitu. Bukan begitu. Kalau gitu kita semua dicelakakan Allah. Allah kalau dah celakakan, habislah. Apa lagi harapan kita? Wail tu, neraka wail, celaka. La haula wala quwwata illa billah. Jadi the verse is not talking about anyone. Jadi nampak tak tafsiran tu? Kalau kita silap faham, habis. Dia jadi tongan langgang. Dah tak nak solat, takut nak solat, kan? Lepas tu ada pula, saya tak boleh nak lalai satu saat pun dalam solat ni. Habis solat jadi terlalu payah. Orang cerita jadi takut. Bawa pula cerita-cerita, orang dulu-dulu kalau solat, apa bom meletup pun dia tak perasan. Kita pula cek solat kita. Aduh, aku bukan bom meletup. Lipas lalu depan je, dah betul-betul macam bom meletup, kan? Aku yang meletup nampak lipas tersebut. Tapi, tak bolehlah cerita macam orang jadi takut nak solat. Solat ni jadi benda yang menakutkan, usahkan. Kan? Solat ni ingatkan Allah. Cubalah sedia upaya untuk ingat Allah. Baik, itu contoh je sebenarnya.